selamat malam semua. Ataupun selamat petang dulu semua. Dan untuk petang ini kita akan meneruskan kita punya pembentangan untuk kumpulan yang ketiga dan kumpulan yang keempat. Jadi kumpulan ketiga yang terdiri daripada Aina Syuhada, Ariana Ahmad, Siti Nafisah dan juga Castero. Jadi mereka akan membentangkan ada lagi ada berapa orang sebenarnya? Rafael. Ada Rafael So kumpulan yang ketiga akan membentangkan berkaitan dengan kepimpinan. Jadi semua sudah bersedia. Setiap ahli kumpulan sudah bersedia. Kalau boleh setiap ahli kumpulan akan membentang lah. Pastikan semua diberi peluang untuk membentang. Dan kalau sudah bersedia kita boleh mulakan lah. Sila mulakan pembentangan anda semua. Selamat malam kepada Cikgu Meg serta rakan-rakan. Hari ini kami akan membentangkan topik 1.5 iaitu pengurusan kepimpinan. Bagi definisi kepimpinan, kepimpinan merupakan satu proses di mana pengurus atau pemimpin dapat mempengaruhi gelagat pekerja bagi melaksanakan tugas kerja dan tanggungjawab yang ditetapkan bagi mencapai matlamat organisasi. Ia merupakan kebolehan dan kemampuan seseorang ketua untuk mempengaruhi pihak lain atau pekerja yang lain. Pekerja yang lain akan dapat melakukan kerja serta tindakan yang sama seperti yang diingini oleh pemimpin. Kepentingan kepimpinan yang pertama ialah membentuk visi dan hala tuju organisasi. Yang kedua, mempengaruhi dan memotivasikan pekerja dengan berkesan. Yang ketiga, memberi contoh yang baik kepada pekerja. Yang keempat, berupaya menganalisis situasi dengan berkesan. Yang kelima, memainkan peranan hubungan manusia dengan berkesan dalam sesebuah organisasi. Dan yang keenam, mempunyai autoriti untuk mengarah. Terdapat 5 jenis kuasa kepimpinan. Kuasa yang pertama merupakan kuasa sah. Ia merupakan kuasa yang diperoleh seseorang yang sah kedudukannya secara formal melalui sumber jawatan yang diiktiraf oleh sesuatu organisasi. Yang kedua merupakan kuasa ganjaran. Ia merupakan keupayaan seseorang pemimpin yang memberi ganjaran kepada pekerja yang dapat mencapai kepimpinan dan ganjaran diberi di dalam bentuk wang atau bukan wang. Yang ketiga, kuasa desakan. Ia mengenakan tindakan negatif kepada pekerja yang tidak melakukan kerja dan tidak mematuhi peraturan atau kehendak organisasi. Yang keempat, merupakan kuasa rujukan. Ia merupakan kebolehan seseorang dalam melakukan kerja melalui peribadi dan karisma yang ada pada dirinya sendiri serta dapat dijadikan contoh kepada pekerja yang lain. Dan yang terakhir, kuasa kepakaran. Ia merupakan kepakaran seseorang yang diperolehi daripada kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki dalam bidang tertentu. Ia mampu menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kumpulan tersebut. Jenis kepimpinan. Yang pertama, translation, menekankan pemberian arahan kepada pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Kedua, bergantung kepada hukuman dan ganjaran. Kedua, transformation, merupakan proses seorang pemimpin dalam mempengaruhi pekerjaannya melakukan perubahan dalam sesuatu organisasi. Kedua, memberi dorongan dan inspirasi kepada pengikutnya. Ketiga, karismatik. Pertama,
kebolehan seorang pemimpin dalam mempengaruhi pekerjanya dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Kedua, memiliki sifat kendiri yang tinggi. Keempat, berwawasan. Seorang pemimpin yang berupaya membayangkan masa depan dalam pencapaian dan penempatan kejayaan setiap maklumat. Kedua, memberi inspirasi dan harapan kepada semua pekerja dalam semua perubahan. Gaya kepimpinan. Yang pertama, autokratik. Aktiviti pembuatan keputusan bagi ketua sahaja tanpa memberi peluang kepada pekerja untuk memberi pandangan atau idea. Kedua, pekerja akan melaksanakan keputusan yang telah diambil. Kedua, demokratik. Pemimpin akan memilih cadangan yang bernas daripada pekerja bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bijak. Kedua, kebebasan pekerja dan staf bawahan buat keputusan dan bersungguh-sungguh mencapai matlamat syarikat. Ketiga, laissez-faire. Yang pertama, memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja untuk membuat keputusan berdasarkan panduan yang telah diberikan oleh pemimpin atau ketua. Kedua, pekerja atau staf perlu membuat pertimbangan sendiri dalam menetapkan keputusan. Keempat, kontingensi. Yang pertama, mengambil kira faktor ciri-ciri kepimpinan dan situasi untuk mewujudkan gaya kepimpinan yang berkesan. Kedua, gaya kepimpinan yang berbeza mengikut digunakan dalam situasi yang berbeza. Untuk yang ketiga tu sepatutnya kamu sebut laissez-faire lah. Laissez-faire. Bukan laissez-faire. Laissez-faire. Pastikan sebutan betul lah. Alright, seterusnya. Pemimpin dan pengurus. Pemimpin merupakan pihak yang menggunakan kuasa formal dan kuasa tidak formal dalam mempengaruhi pekerjanya untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Pengurus merupakan pihak yang menggunakan kuasa formal untuk merancang, melaksana dan mengawal semua aktiviti yang ditetapkan untuk mencapai matlamat organisasi. Peranan pemimpin dalam organisasi sebagai pendorong, pembimbing atau fasilitator, mentor atau jurulatih, penyelesai masalah, perunding dan jurucakap. Perbezaan antara pengurus dan pemimpin. Hala 7. Membentuk perancangan dan belanjawan. Membentuk hala 7 dan visi organisasi. Tugas. Melaksanakan fungsi pengorganisasian dan penstafan, memberi inspirasi dan motivasi pekerja. Authority, mendapat kuasa dari sumber jawatan, memiliki kuasa dari sumber peribadi. Tanggungjawab, menekankan persiapan tugas kerana menjadi tanggungjawab pengurus, menekankan hubungan interpersonal yang baik dan harmoni. Peranan, melakukan aktiviti pengawalan dan penyelesaian masalah, memberi inspirasi dan memotivasikan pekerja. Dan yang terakhir adalah keputusan. Penyelesaian masalah melibatkan masalah pengurusan dan kerumitan pekerjaan dalam organisasi dan penyelesaian masalah yang lebih menekankan konflik pekerja dalam menangani perubahan
dalam organisasi. Itu saja, Cikgu. Itu saja. Sudah habis? Ya. Ya, kita lihat slide. Slide. Pergi kepada slide yang pertama dahulu. Okay, definisi. Kita pergi pada definisi kepimpinan. Definisi kepimpinan. Alright, ada pertanyaan kah? Siapa-siapa yang ada nak bertanya kan? Yang ada kemusykilan ya? Okay, dalam definisi kepimpinan, apa yang perlu kamu tahu tentang kepimpinan ialah satu proses di mana pengurus atau pemimpin mempengaruhi gelagat pekerja, Itu adalah key pointnya dan kamu kena take note lah. Mempengaruhi gelagat pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan bagi mencapai matlamat organisasi. Jadi dalam kepimpinan ada beberapa kepentingan kepimpinan. Kalau kamu lihat seperti yang telah akan kamu bentangkan sebentar tadi, ada 6 kepentingan kepimpinan. Kamu boleh rujuk sendiri. Yang paling penting adalah yang pertama sekali iaitu membentuk visi dan halal tuju organisasi. Next slide. Berkaitan dengan kuasa. Dalam kepimpinan ada beberapa perkara lah. Kuasa kepimpinan, jenis kepimpinan dan gaya kepimpinan. Perlu kamu take note perlu kamu kenal pasti. Kalau kuasa kepimpinan, kita ada berapa kuasa kepimpinan? Kita ada 5 kuasa, betul? Rasanya ada 5 kuasa. Yang pertama kuasa sah, yang kedua kuasa ganjaran, yang ketiga kuasa desakan, yang keempat kuasa apa? Tengok slide seterusnya. Rujukan dan kepakaran. Jadi ada 5. Daripada 5 kuasa ini, ada mana-mana yang kamu tidak faham, boleh kamu utarakanlah. Boleh bertanya ataupun boleh berikan soalan dalam chat room. Cikgu tunggu. Mana tahu ada yang perlukan penerangan lanjut berkaitan dengan kuasa, jenis kuasa. Seorang pengurus mesti tahu apakah kuasa-kuasa yang mereka ada dan apakah bentuk kuasa yang mereka boleh gunakan dalam menguruskan sesuatu ataupun sesebuah organisasi. Kalau kita lihat tadi yang pertama kuasa sah ataupun dikenali sebagai legitimate power. Legitimate power dalam bahasa Inggerisnya ialah kuasa yang telah diperoleh daripada secara sah dalam organisasi, secara sah dan secara formal. Sebagai contoh, jawatan CEO ataupun pengurus besar dalam sebuah syarikat itu adalah kuasa sah. Kemudian kuasa ganjaran. Kuasa ganjarannya adalah diberikan kepada pemimpin ataupun kepada pengurus dalam bentuk sama ada bentuk wang ataupun bukan kewangan. Kemudian kuasa desakan ataupun coercive power. Coercive power ni adalah satu jenis tindakan ataupun kuasa yang bersifat negatif, tetapi ianya digunakan untuk perkara yang baiklah. Sebagai contoh, tindakan yang agak keras diberikan kepada pekerja, kepada pekerja yang tidak melakukan pekerjaan ataupun tidak mematuhi peraturan ataupun keperluan organisasi. Kemudian yang keempat, kuasa rujukan, reference power. Kuasa ini lebih kepada di mana seseorang pengurus itu menjadi role model ataupun menjadi tempat rujukan bagi pekerja-pekerja lain. Itu adalah kuasa rujukan, dan kuasa kepakaran lebih kepada kemahiran dan pengetahuan seseorang pengurus tersebut. Next slide. Ke jenis kepimpinan yang ini perlu kamu take note. Ada 4 jenis kepimpinan. Transactional, ada tertinggal saja. Transactional, transformational, karismatik dan berwawasan.
Ya, ini kamu boleh baca sendirilah apa yang dimaksudkan dengan transactional, apa yang dimaksudkan dengan transformational, karismatik dan juga berwawasan. Okay, kita lihat kepada gaya kepimpinan pula. Gaya kepimpinan kita lihat ada 4 juga. Okay, autokratik. Okay, kata dasarnya adalah autokrasi. Okay, autokratik lebih kepada satu kuasa sajalah, seorang saja yang memberikan keputusan, yang membuat keputusan. Kemudian gaya kepimpinan yang kedua demokratik, yang ketiga laissez-faire, laissez-faire. Laissez-faire ini adalah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kerja untuk membuat keputusan. Maksudnya kerja ataupun staf di bawah pengurus tersebut yang perlu membuat pertimbangan sendiri atau membuat keputusan. Itu laissez-faire. Dan yang keempat, contingency ini adalah berdasarkan kepada situasi ataupun keadaan, di mana perlunya menggunakan ketiga-tiga bentuk gaya kepimpinan seperti di atas lah, ataupun dibuat secara fleksibel, gaya kepimpinan ini. Next slide. Ini kita melihat apa itu pemimpin dan siapa itu pengurus. Dua perkara yang berbeza lah, dua individu yang berbeza. Pemimpin berbeza daripada pengurus. Kalau kamu lihat di sini, pemimpin pihak yang menggunakan kuasa formal dan kuasa tidak formal. Manakala pengurus pihak yang menggunakan kuasa formal sahaja. Kalau pemimpin kita melihat kenapa seseorang itu boleh menjadi pemimpin, sebab beliau ataupun individu itu mempunyai kuasa formal dan tidak formal yang boleh mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat. Manakala pengurus lebih kepada menggunakan kuasa formal untuk merancang, melaksanakan dan mengawal aktiviti dalam organisasi. Jadi dalam topik ini kita lebih fokus kepada pemimpin, peranan pemimpin sebagai seperti yang disebut oleh rakan kamu tadi, pendorong, pembimbing, facilitator, mentor dan sebagainya. Next slide. Alright, perbezaan. Perbezaan sangat penting. Cikgu nak sebagai tugasan kamu mesti membuat nota berkaitan dengan perbezaan ini. Sangat penting untuk kamu mengenal pasti apakah beza antara pengurus dan pemimpin. Terutama bila soalan melibatkan memerlukan kamu untuk membezakan antara pengurus dan pemimpin ini. Jadi cikgu rasa kamu kena tengoklah beza antara pengurus dan pemimpin. Okay, next. Quiz. Okay. Slide. Alright, terima kasih. Ada siapa-siapa yang nak bertanya ke soalan ke? Cikgu dia bercakap ni. Tak seronok kalau seorang-seorang bercakap ni. Mana Britney ke, Alexander ke, Evelyn ke, Roland ke? Siapa-siapa? Bercakaplah sedikit. Kita nak, kalau boleh kita nak buat satu sesi pembentangan yang secara dua hala lah. Ada perbincangan. Jangan kita buat secara satu hala lah. Walaupun cikgu tahu hari ini hari Jumaat, mungkin agak elok lah kalau kita buat perbincangan lah. Alright. Seterusnya kita teruskan dengan kumpulan yang terakhir. Kumpulan terakhir itu kumpulan Evelyn tadi. Dia minta saya cikgu share screen. Sekejap. Cikgu share screen. Okey, untuk topik yang keempat, iaitu pengawalan. Pengawalan. Untuk topik ini ada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Evelyn, Christy, Felicia Berga, Sylvia Ho dan juga Claudio. Claudio. Alright. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan pembentangan yang terakhir. Silakan.
Selamat malam kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Boleh dengar kah? Boleh. Cikgu boleh dengar. Boleh dengar kah? Ya. Bagi topik kami hari ini dapat 1, pengurusan. Subtopik 1.6, pengawalan. Kami boleh rujuk dekat kertas yang cikgu bagi. Cikgu Agnes bagi. Okey, teruskan. Definisi Boleh tak? pengawalan. Definisi pengawalan. Pengawalan merupakan proses mengukur prestasi organisasi dengan membandingkan prestasi sebenar dengan standard dan mengambil tindakan pembentulan agar matlamat organisasi dapat dicapai dengan berkesan. Terdapat 6 kepentingan pengawalan. Pertama, menjamin aktiviti organisasi dilaksanakan mengikut perancangan. Yang kedua, memastikan hasil yang diperoleh daripada aktiviti adalah mengikut sasaran. Yang ketiga, memberi maklumat dan maklum balas bagaimana pasti prestasi ke atas tugas yang telah diarahkan. Yang keempat, mengelakkan sebarang penyimpanan atau penyelewengan daripada matlamat. Yang kelima, membantu pengurus mengenal pasti kesalahan atau penyelewengan yang wujud untuk diambil tindak pembetulan. Yang keenam, membantu pengurus menyelaras semua aktiviti unit atau jawatan supaya aktiviti dirancang dapat berjalan dengan lancar. Claudio, tolong Claudio. Kamu lagi Claudio. Okay. Jenis pengawalan dalaman terbahagi kepada 3. Dia ada audit dalaman, dasar organisasi dan prosedur kerja. Okey, kalau audit dalaman, dia melibatkan pemeriksaan rekod, kewangan dan sistem dalaman organisasi oleh juru audit bagi memastikan segala prosedur perakaunan dipatuhi. Kalau dasar organisasi, garis panduan umum untuk membantu pengurus membuat keputusan dan mengambil tindakan sewajarnya. Prosedur kerja, tata cara dan langkah khusus yang perlu diikuti oleh pengurus dan pekerja secara berturutan. Jenis kawalan luaran, iaitu terdapat audit luaran, peraturan dan undang-undang. Kalau audit luaran, penilaian kritikal oleh juru audit bertauliah ke atas penyata kewangan organisasi dan penyediaan laporan berdasarkan hasil penilaian itu. Peraturan, tata cara yang menggariskan bagaimana sesuatu perkara harus dilaksanakan dengan baik dan betul. Undang-undang, set peraturan yang mentadbir tingkah laku anggota masyarakat. Aku kah? Yang ini bahagian proses kawalan. Yang pertama, menetapkan standard dan PIAY. Tahap prestasi yang diharapkan untuk suatu matlamat. Yang kedua, mengukur pencapaian atau menilai prestasi sebenar. Proses memantau dan mengukur hasil pencapaian semasa untuk memastikan sama ada seluruh aktiviti berjalan mengikut standard yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membandingkan pencapaian dengan standard. Menentukan sama ada terdapat sebarang penyelewengan atau penyimpangan antara hasil kerja sebenar dengan standard yang ditetapkan. Keempat, membuat langkah pembetulan atau penambahbaikan. Tindakan pembetulan perlu dilaksanakan sekiranya terdapat penyelewengan atau penyimpangan. Kaedah kawalan. Kaedah kawalan terbahagi kepada 3, iaitu kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. Kawalan awalan. Kawalan ke atas input seperti bahan mentah, tenaga kerja dan mesin bertujuan untuk memastikan input yang digunakan semasa proses transformasi memenuhi standard dan PIAY yang ditetapkan dan melancarkan proses pengeluaran agar tidak tergendala.
kawalan semasa. Kawalan semasa bertujuan untuk mengelakkan kecacatan atau kesilapan semasa proses pengeluaran. Semua aktiviti kerja dipantau dan dikawal supaya memenuhi standar dan piawaian yang ditetapkan. Kawalan selepas melibatkan penilaian terhadap sesuatu kerja atau produk telah siap. Tindakan pembetulan diambil sekiranya berlaku kerosakan atau kecacatan pada output. Alat-alat kawalan. Alat-alat kawalan ada 3, yaitu analisis titik pulang modal, yang kedua bajet, yang ketiga carta ganti. Analisis titik pulang modal digunakan untuk mengkaji hubungan antara jualan atau hasil dengan kos untuk menentukan titik di mana jumlah jualan menyamai jumlah kos, yaitu tahap pengeluaran yang tiada untung atau rugi. Fungsi analisis titik pulang modal ini untuk mengawal kos pengeluar agar tidak melebihi perbelanjaan, menentukan harga barang yang dikeluarkan, merancang pengeluaran untuk mendapat untung yang disasarkan. Terdapat ada 5 alat kawalan. Yang kedua, bajet. Penyata yang menunjukkan anggaran peruntukan dan penggagihan sumber kewangan serta cekap bagi tujuan melaksanakan sesuatu kegiatan atau projek untuk sesuatu tempoh tertentu. Fungsi dia merancang pendapatan dan perbelanjaan perniagaan, mengawal aliran masuk dan keluar sumber kewangan mengikut keutamaan, memastikan sumber kewangan digunakan secara berkesan dan tidak membazir. Yang ketiga, carta ganti. Carta ganti adalah untuk mengawal tahap kemajuan dan pencapaian setiap aktiviti dalam sesuatu projek berdasarkan jangka masa yang diperlukan dan ditetapkan. Fungsi carta ganti ialah mengawal penggunaan masa dan aktiviti dalam proses pengeluaran supaya sumber digunakan dengan cekap. Yang kedua, memastikan setiap aktiviti di dalam sesuatu projek dilakukan mengikut urutan supaya tidak menjejaskan perjalanan aktiviti yang lain. Yang ketiga, untuk memantau aktiviti yang perlu dijalankan secara serentak untuk mengelakkan pembezaran masa dan tenaga. Kalau dia bukan carta ganti, carta GAN. Carta GAN, GANTT ya. Ini punca bedah sentuh. Teruskan. Yang keempat, teknik yaitu teknik menilai dan menyemak program. Ini adalah satu teknik penjadwalan projek yang mengandungi turutan aktiviti yang sebahagiannya berkait antara satu sama lain. Fungsinya, aktiviti dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, tidak menjejaskan aktiviti berkaitan dengan yang lain, tidak menjejaskan perjalanan keseluruhan projek, dan mengawal aktiviti luar jangka. Yang kelima adalah CPM, cara laluan genting. Laluan yang terpenting dari segi penggunaan masa melalui aktiviti dan peristiwa yang berurutan dalam rangkaian. Fungsinya adalah mengawal projek supaya projek tersebut dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan, memastikan aktiviti kritikal dapat disiapkan mengikut masa supaya tidak mengganggu aktiviti yang lain, mengawal aktiviti luar jangka sekiranya berlaku masalah yang tidak dapat dielakkan. Habis. Okey. Itu saja untuk muka ni. Alright, ada pertanyaan, ada persoalan daripada rakan-rakan di dalam grup Google Meet ni. Sila ajukan. Felicia, Vienna. Ada soalan je saya tengok. Evelyn ya, alat kawalan ada 5. Okay, good. Felicia, Vienna, ada pertanyaan ke? Sila tanya. Yang lain pun boleh bertanya. Sekarang sesi soal jawab. Jangan malu-malu bertanya. Macam kita di dalam kelas. Tak ada, cikgu. Cikgu ada di sini. Apa yang tak ada pula? Okay. Okay. Ada soalan. Tak ada soalan ya? Kamu orang semua pandai ya?
Okay, kalau kita lihat definisi pengawalan, definisi pengawalan adalah satu proses. Kalau kamu lihat dari awal, daripada kita melihat kepada perancangan, pengorganisasian, pemimpinan dan juga sekarang kawalan. Ianya lebih kepada proses, proses. Kalau perancangan, proses apa? Merancang. Jadi dalam definisi, dalam menulis definisi nanti kamu kena kenal pastilah apa terms ataupun perkataan yang mesti ada dalam penulisan jawapan. Kalau dalam proses dalam definisi pengawalan ini, perkataan yang sangat penting, proses. Proses apa? Pengawalan. Dia lebih kepada mengukur prestasi organisasi. Jadi dalam mengukur prestasi organisasi ini, kita perlu membandingkan actual prestasi dengan standard yang telah ditetapkan lah. Dan kemudian selepas membuat perbandingan, perlulah dibuat tindakan pembetulan. Okay. Alright, itu dari segi definisi. Ada pertanyaan dari segi definisi? Ada? Okey, jenis kawalan dalaman. Jenis kawalan dalaman tiga saja. Tiga saja, audit dalaman, dasar organisasi dengan prosedur kerja. Rasanya ada lagi rasanya. Tiga saja dalam buku. Apa itu kawalan dalaman dan luaran? Okey, boleh. Siapa yang boleh jawab? Mungkin ahli-ahli dalam kumpulan ini boleh menjawab apa yang dimaksudkan dengan jenis kawalan dalaman, apa yang dimaksudkan dengan jenis kawalan luaran. Cikgu bagi peluang pada ahli kumpulan ini untuk menjawab. Ya, siapa yang nak menjawab? Evelyn? Claudio? Dua orang ni saja yang nampak. Ataupun yang siapa-siapa lah. Di luar daripada kumpulan ni pun boleh, tak ada masalah. Britney, cikgu. Britney. Okey, Britney, sila jawab. Ya, hello. Kejap cikgu, saya cari buku dulu. Baik. Ayo, Pino. Yang lain? Nang luar aku buku. Yang lain, Roland ada soalan. Apa itu kawalan dalaman dan luar? Roland, apa soalan kamu? Apa yang ada dalam audit dalaman? Apa yang ada dalam audit dalaman? Jadi dalam audit dalaman ni, ianya lebih kepada pemeriksaan, inspection, pemeriksaan rekod lah, seperti yang kamu dapat lihat dalam slide. Di kebiasaannya audit dalaman ini dilakukan secara dalaman, secara tertutup, internal inspection. Dan biasanya yang membuat audit dalaman ini adalah orang ataupun pengurus-pengurus itu sendiri lah. Juru audit yang dilantik secara dalaman. Itu untuk soalan Roland lah. Okey, soalan Wina tadi siapa yang menjawab? Ini ya. Ini bab berapa ni cikgu? Bab 10. Teman. Kita masih lagi dalam bab 1. Bab 1. Bab 1. Sat topik? 1.6. Bawah Mbak Britney. 1.6 Britney. Ya. Okey, mungkin ada soalan lain selain sementara menunggu Britney mencari jawapan. Ada lagi soalan lain daripada rakan-rakan kamu yang lain? Hari ini 17 orang saja yang masuk, ada yang keluar masuk. Ada masalah lain ya? Ataupun masalah kuota dah habis?
Jadi kalau kita lihat je, kawalan luaran, kawalan luaran ianya adalah audit luaran mesti ada. Jadi audit luaran ni biasanya diambil daripada juru audit yang bertauliah lah, yang mempunyai lesen. Okay. Dan peraturan, undang-undang, set peraturan lah. Kemudian proses kawalan, sangat penting proses kawalan. Dan dalam proses kawalan ada empat proses kawalan, betul lah. Dalam buku kamu ada 4 menetapkan standard dan piawai, mengukur pencapaian atau menilai prestasi sebenar, membandingkan pencapaian dengan standard, dan membuat langkah pembetulan atau penambahbaikan. Okay. Jadi dalam setiap proses itu dia ada perkara yang perlu dilaksanakan lah. Okay. Sebagai contoh, yang pertama menetapkan standard dan piawai, dia lebih kepada menetapkan prestasi yang diharapkan. Okay. Maksudnya apakah prestasi yang diharapkan untuk sesuatu perkara ataupun sesuatu organisasi itu. Okay. Kemudian kita lihat kaedah kawalan. Okay. Ada 3, kawalan awalan, semasa dan selepas. Okay. Kita berbalik kepada soalan tadi. Dah ada kan? Apakah itu kawalan dalaman dan luaran? Bina, soalan dari Bina. Okey, kawalan dalaman merupakan satu bentuk kawalan pendiri ataupun pekerja yang menentukan objektif dan standard yang ingin dicapai. Contoh jenis kawalan dalaman seperti yang disertakan dalam PowerPoint di sini. Tapi kalau kat buku dia cakap kawalan dalaman seperti audit dalaman, dasar organisasi dan prosedur kerja. Okay, hebat buku kamu. Boleh bercakap hari ni. Okay, gurau saja, jangan marah. Okay, itu kira menjawab soalan Ben. Kalau tak dapat jawab juga nanti kamu boleh PM Rini secara personal lah. Dia tepat dengan saya. Itu boleh diselesaikan dengan cara yang berhemah lah. Alright, seterusnya kita lihat kepada kaedah kawalan. Dalam kaedah kawalan ada 3 tadi. Okay. Jadi kebiasaannya dalam kaedah kawalan ini ianya merujuk kepada proses semasa proses kerja, proses penghasilan kerja ataupun penghasilan produk ataupun perkhidmatan lah. Kalau kamu lihat di sini ada perkataan seperti input, bahan mentah. Jadi ini semua adalah kaedah kawalan ini dilakukan semasa proses pengeluaran. Semasa proses pengeluaran. Kalau kamu lihat di sini ada kawalan ke atas input. Jadi input, kamu tahu input adalah seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan digunakan semasa proses transformasi. Proses transformasi adalah proses tambah nilai yang memberikan perubahan kepada produk yang ingin dihasilkan. Kemudian kawalan semasa ini bertujuan untuk mengelak kecacatan atau kesilapan semasa proses pengeluaran. Dan dalam ini semua aktiviti kerja dipantau dan dikawal supaya memenuhi standar dan piawai yang ditetapkan. Kawalan selepas adalah tindakan ataupun penilaian terhadap sesuatu kerja atau produk yang telah siap. Kalau ada beberapa kecacatan ataupun kerosakan akan dibuat tindakan pembetulan. Okay, alat kawalan ini yang perlu ditekankan sebenarnya sebab kalau cikgu lihat di sini ada 5 alat analisis titik peluang modal, budget dan catatan PERT, teknik menilai dan menyemak program, dan juga CPM, carta laluan genting, carta laluan genting. Alright, ada pertanyaan kah untuk alat-alat kawalan ni? Adakah kamu semua faham setiap alat kawalan ini?
Ada yang nak bertanya ke? Apakah itu? Okay, terima kasih Vena sebab telah memberikan maksud kawalan dalaman dan kawalan luaran. Sangat berinformatif. Okay, kita tekankan di sini alat kawalan sebab alat kawalan ni kadang-kadang dalam soalan pun ada ramai yang tak dapat menjawab. Analisis titik pola modal, TPM. Analisis titik pola modal, TPM. Kita melihat bagaimana sebenarnya benda ni. Apa yang boleh kamu katakan tentang analisis titik pola modal? Siapa yang boleh memberi pandangan? Kalau kamu lihat semua di sini dalam slide ini mengkaji hubungan antara jualan atau hasil dengan kos untuk menentukan titik di mana jumlah jualan menyamai jumlah kos, iaitu tahap pengeluaran yang tiada untung atau rugi. Okey, macam mana kita nak lihat? Sekejap, cikgu nak tunjukkan. Cikgu sebenarnya tak pandai melukis lah. Sekejap. Ada yang boleh menerangkan tentang ni, analisis titik pola modal? Mengenal pasti unit minimum yang harus dihasilkan untuk mendapatkan pulang modal. Okay, good. Lagi? Siapa lagi boleh bagi jawapan? Okay, kalau kamu lihat di sini cikgu sedang melukis sebab hari ini kan bosan sikit jadi cikgu melukis lah. Mungkin kamu pun suka melukis. Siapa yang suka melukis? Okay, cikgu gunakan. Lina suka melukis cikgu. Okay. Biasanya kebiasaannya benda-benda ni untuk melihat bagaimana analisis titik pola modal itu dinilai, dilihat. Sekejap. Okey, cikgu buat begini. Ini adalah graf. Semua tahu graf kan? Semua pernah buat graf. Siapa yang tak tahu graf, sila angkat tangan. Okay, kalau kamu lihat tadi dalam slide tadi, dia melihat kepada hubungan antara jualan atau hasil dengan jumlah kos. Okey, kita nak lihat di sini dalam cikgu punya lukisan ini apa yang boleh cikgu letak. Okey, di sini adalah jumlah jualan ataupun hasil. Okey, cikgu kecilkan sedikit. Boleh nampak semua? Dapat nampak slide cikgu apa yang cikgu share di sini. Okay, jumlah jualan atau hasil. Okay, kemudian kita di sini yang ini adalah cost. Alright. Cost. Okay. Cost patutnya di salah. Okay, nampaknya salah. Cikgu nak. Okay, kalau kamu lihat dalam graf ini, dalam graf yang cikgu lukis, sebenarnya cikgu lukis saja. Yes. Sepatutnya kos ini di bahagian sini di bahagian ujung sekali lah. Dan yang faksi X ini adalah garisan untuk untuk cost, okay, untuk cost, sinilah
Okay. Manakala di faksi Y ini adalah jumlah hasil ataupun jualan. Okay. Alright, di manakah titik pulang modal? Di manakah titik pulang modal? Okay. Ini adalah di sini ya. Di sini adalah dinamakan sebagai titik pulang modal. Titik pulang modal. Okay. Mana? Titik pulang modal di mana jumlah jualan ataupun jumlah hasil sama dengan jumlah kos, sama dengan jumlah kos, di mana tidak ada keuntungan dan kerugian dialami oleh pengurus ataupun sesebuah organisasi. Jadi ini adalah keadaan di mana analisis titik pulang modal digunakan. Analisis titik pulang modal digunakan. Alright, jadi abaikan sini, ini salah tadi. Mungkin boleh pada kod. Alright. Okey, ini adalah berkaitan dengan analisis titik pulang modal. Siapa yang tak tahu lagi? Okey, yang seterusnya kita lihat ialah bajet. Okey, bajet. Alright, untuk bajet, yang ini saya rasa kamu semua sudah belajar di semester pertama, bajet. Okay. Bajet, apa yang kamu tahu tentang bajet? Dalam kewangan, rasanya sudah dipelajari ya. Kamu sudah belajar kewangan. Penyata yang menunjukkan anggaran peruntukan dan penganggaran semua kewangan serta cekap bagi tujuan melaksanakan suatu kegiatan atau projek untuk suatu topik tertentu. Jadi dalam bajet ni kamu dah belajar kunci kira-kira penyata aliran tunai, penyata aliran kewangan lah, kewangan. Alright. Mengenai carta ni cikgu rasa cikgu dah pernah sentuh di dalam kelas, bagaimana contoh carta gun, bagaimana fungsinya, apakah fungsinya, macam mana rupa carta gun, rasanya tak ada masalah kan. Alright, seterusnya ialah PERT ya, teknik menilai dan menyemak program, evaluation and revise teknik. Jadi serta ini penjadualan projek yang mengandungi turutan aktiviti, dan di sini bagaimana teknik menilai dan menyemak program ni kita dapat lihat di mana dia lebih kepada pelaksanaan sesuatu program secara berjadual. Secara berjadual maksudnya mengikut urutan. Mengikut urutan. Dan kamu dapat lihat fungsinya di sana. Disiapkan dan tempoh ditetapkan, tidak menjejaskan aktiviti berkaitan dan juga tidak menjelaskan perjalanan keseluruhan projek. Dan yang terakhir, CPM, carta laluan genting. Di sini apa yang maksudkan dengan carta laluan genting ialah di mana laluan yang terpenting, maksudnya critical path method, yang melalui fasa-fasa ataupun peristiwa yang berturutan dalam rangkaian PERT. Dan dalam ini fungsinya adalah untuk mengawal projek, supaya projek tersebut dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi aktiviti kritikal, maksudnya aktiviti kritikal adalah aktiviti yang sangat penting yang perlu dibuat dan perlu disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Itu adalah laluan yang genting lah, laluan kritikal ataupun aktiviti kritikal yang perlu dilakukan tepat pada masanya supaya tidak mengganggu perjalanan aktiviti yang lain. Dan yang ketiga, mengawal aktiviti luar jangka sekiranya berlaku masalah yang tidak dapat diselesaikan ataupun dielakkan. Alright, itu saja untuk proses untuk kawalan. Okay. Jadi ada pertanyaan, boleh bertanya. Sekiranya ada pertanyaan. Mungkin rakan-rakan yang ada di sini ya. Kalau cikgu lihat di sini ada sudah 19 orang yang mengikuti, tahniah. Maksudnya kamu semua memang sentiasa bersemangat untuk mempelajari ya. Walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat ni ya. Memang cikgu memang akui sangat susah lah kita nak membuat kelas. Walaupun dalam keadaan sini macam ni kamu pun sentiasa bersemangat. Tahniah semua. Right.